Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji itu hanyalah untuk Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kita puji Allah dan kita mohon pertolongan hanyalah kepada Allah. Wa nastahdihi wa nastaghfiruh, kita mohon hidayah dan petunjuk Allah dan juga kita mohon ampun hanyalah kepadanya. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih, kita beriman kepada Allah dan kita bertawakal hanyalah kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon agar Allah lindungi diri kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan kita mohon agar Allah lindungi kita daripada keburukan amalan-amalan kita. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah, sesungguhnya sesiapa yang diberikan petunjuk hidayah Allah, maka tidak ada siapa yang mampu menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, namun jika sesiapa yang disesatkan oleh Allah hasil daripada keingkarannya, menolak kebenaran, maka tidak ada yang mampu beri hidayah petunjuk kepadanya melainkan dia kembali kepada Allah. Nashhadu an la ilaha illallah, kita menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah.
wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita juga menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi memulakan perkongsian kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan insya-Allah kita sambung perbincangan kita pada muka surat yang ke-50, bahagian bawah, iaitu pada ayat ke-19. Surah Al-Baqarah ayat ke-19 dalam buku ini adalah dalam pada muka surat 50. Baik, insya-Allah saya baca, kemudian tuan-tuan ikut, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Kita sambung ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Maksudnya ayat yang ke-19, Allah berfirman, atau dimisalkan mereka itu seperti air hujan yang turun dari langit di dalam gelap gelita,
Ada pula guruh dan kilat. Mereka masukkan anak jari mereka ke telinga mereka bila mendengar halilintar kerana takutkan mati. Allah meliputi pengetahuannya terhadap orang-orang yang kafir. Hampir kilat menyambar pemandangan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu bercahaya terang, mereka berjalan dalam cahayanya. Tetapi apabila datangnya gelap, mereka berhenti berjalan. Jika dikehendaki Allah, nescaya dihilangkannya pendengaran dan pemandangan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin. Maksudnya penulis mengatakan orang-orang munafik itu enggan mendengarkan pengajaran dan petunjuk daripada Al-Quran, sehingga ditutup lubang telinganya dengan anak jarinya supaya tidak kedengaran. Seolah-olah mereka itu sama dengan orang-orang yang menutup telinga dengan anak jarinya pada waktu hari hujan lebat yang disertai dengan kilat, guruh, petir, sabung menyabung. Mereka lekas terasa, lekas tersinggung, dan dengan demikian pula lekas patah hati, semata-mata kerana dipengaruhi oleh adanya pendirian yang tidak tetap dan kedegilan yang telah menjadi akar tunjang di dalam jiwanya. Allahu Akbar. Baik, ayat yang ke-19 dan ke-20 ni Allah sambung lagi analogi ataupun analogi misalan gambaran orang-orang munafik yang dibincangkan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Allah berikan kepada kita perumpamaan demi perumpamaan. Antaranya sebelum ini Allah kata dimisalkan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Bila ada cahaya, Allah hilangkan cahaya. Baru je pasang lighter, padam balik. Begitulah keadaan hati mereka yang berbolak-balik apabila mendengar cahaya peringatan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berada di dalam terang tetapi mereka memadamkan cahaya tersebut. Namun Allah kata hakikatnya sebenarnya Allah yang memadamkan. Yang mana kita takut. Kadang-kadang kita tengok seseorang, na'udzubillah min zalik, ataupun kita boleh reflect pada diri kita sendiri. Kita rasa berat untuk melakukan amal ibadat, berat untuk kita bersolat, berat untuk kita buat kebajikan dan sebagainya. Seakan-akan kita rasa kita tak perlu kepada perkara-perkara demikian. Namun kita jangan leka, jangan kita rasa sedap hati. Takut-takut sebenarnya yang tak mau tu bukan kita, tetapi Allah yang tak mau dengan kita. Nampak tuan-tuan? Kita duk rasa malasnya aku nak buat amal, malasnya nak ikut orang-orang yang beriman. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan tak ada lah. Malasnya nak buat kebaikan dan sebagainya, malas, bertangguh. Seakan-akan kita ni mahal sangat, kita ni diperlukan sangat. Rupa-rupanya bukan kita yang tak perlukan kebaikan tersebut, Allah yang tak campakkan kebaikan. Sebab ada hadis Nabi SAW, mafhum hadis Nabi ni, saya ingat saya, Nabi kata jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan guna dia. Nampak? Kalau Allah nak campakkan kebaikan, maknanya ada saja program, tak henti-henti kita ni digunakan. Tak berhenti-henti duk bagi kebaikan, duk ambil kebaikan, rindukan kebaikan, cari kebaikan. Yang kita nampak hanyalah kebaikan demi kebaikan, tak putus-putus. Sebab apa? Itu tandanya Allah sedang guna kita dan Allah nak manfaatkan kita. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, mafhumnya, sebaik-baik kamu ataupun sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas.
atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peristiwa ataupun dalam misalan yang pertama pada ayat 8 yang ayat ke-17 ni, Allah nak ceritanya bagaimana orang-orang yang munafik ini ketika mana cahaya Allah ada pun mereka dengan sombongnya memadamkan cahaya itu. Tetapi sebenarnya jangan sedap hati, sebenarnya Allah yang memadamkan cahaya mereka. Maka ayat yang seterusnya ni, ayat ke-18, Allah kata dengan keadaan itu mereka menjadi apa? Summun bukmun umyun. Allahu akbar. 3 serangkai. Maknanya kalau penyakit, nauzubillah min zalik, minta maaf kalau tak kena dengan dia punya perumpamaan ya. Sakit kencing manis pun ada, darah tinggi pun ada, jantung pun ada sekaligus. Kalau penyakit summun, apa dia summun? Pekak. Bukmun, bisu. Umyun, buta. Maka apa lagi yang manusia boleh ambil manfaat apabila panca indera asas ini sudah hilang daripada mereka? Nak melihat tak nampak dah, nak mendengar tak dengar, nak bercakap tak boleh. Allahu akbar. Lumpuh. Maknanya kehidupan orang-orang munafik ini sebenarnya lumpuh. Hati orang-orang yang munafik ini lumpuh. Dan Allah tambah lagi sengsara dalam perumpamaan ini ketika mana Allah cerita pada ayat yang ke-19 bagaimana perasaan orang-orang kafir ini umpama ketika mana dia berjalan gelap hujan yang lebat. Saya pernah alami pengalaman rasa ini waktu kecil dulu lah. Sekarang pun masih ada lagi tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan macam mana kan. Kalau saya pernah waktu kecil dulu balik main bola, budak-budak kecil dulu kan, hujan lebat, basah kuyup, waktu maghrib, gelap-gelap gelita tu, dia ada satu rasa macam dalam hati ni. Dia rasa ngilu je dalam lubuk hati ni. Kita tengah basah, hujan lebat, malam gelap. Kita rasa semacam dalam hati ni rasa tak sedap hati. Rasa tajam je, rasa ngilu je dalam hati ni. Wallahu alam. Mungkin itu perasaan peribadilah. Tapi bila kena dengan ayat ini, Allah cerita bagaimana keadaan orang kafir ni ketika mana hujan lebat itu, perasaan mereka ini rasa sayu, perasaan mereka ini rasa jauh, rasa wallahu alam macam mana keadaannya. Tetapi Allah ceritanya ketika mana mereka melalui perasaan itu, ketika mana guruh datang, kuatnya halilintar itu, maka dalam keadaan teraba-raba itu mereka menutup telinga mereka. Kuat halilintar ni menyebabkan mereka takut dengan panahan bunyi dia tu, tak sanggup dengar, tutup telinga. Automatik kalau kita pun sama kan. Sebab tu kita dianjurkan bila tengok guru, dengar guru ataupun kilat, kita sebut la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan aku nak bersandar pada Allah. Memang kalau Allah bagi kita macam tu habis kan. Pernah pengalaman saya dekat Pulau Kapas dulu waktu belajar dulu, begitulah. Dia punya kilat di tengah-tengah pulau ni lain macam. Masa tu kita tak tahulah nak bergantung macam mana lagi kan, nak balik jauh kan, tengah-tengah pulau. Perasaan dia tu takutnya mendengar halilintar ataupun melihat kilat tersebut. Maka gambaran orang-orang munafik ni dia macam tak tentu hala, dalam keadaan ketakutan, kerisauan, gerun. Dia takut tapi hatinya keras. Macam mana rupa dia ni? Takut-takut juga, melawan juga. Dalam keadaan itulah Allah kata apa? Allah kata dia letakkan jari mereka ke telinga bila mendengar halilintar tersebut. Oh, tahu takut. Maknanya Al-Quran itu terkesan juga kepada hati dia ni. Terkesan dalam bentuk macam mana? Rasa pedih dia tu. Ialah bila kita buat sesuatu di belakang manusia, tiba-tiba orang tahu, na'udzubillahi min zalik, kita akan rasa semacam bila orang bidas kita lah, kita mudah terasa. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala. Di belakang Nabi SAW, mereka merencana perbuatan-perbuatan yang jahat, nak merosakkan, meruntuhkan Islam. Mereka berpura-pura mendengar dalam majlis Rasulullah ayat Al-Quran, membidas mereka. Ui, panas Dan rasa panahan Al-Quran itu seakan-akan kalau boleh aku tak boleh nak duduk sini, panas.
Itu umpamanya telinga dia tutup bila dengar Al-Quran. Sebab apa? Memang direct kena pada dia. Namun apakan daya, orang-orang munafik ini, keras hatinya ini sudah dianggap sebagai mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Summun bukmun umyun. Tak jadi apa dah. Tak jadi apa dah. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa kita perlu datangkan rasa betapa teruknya gambaran orang-orang munafik, betapa jijiknya perangai-perangai mereka dan betapa buruknya akhlak mereka di depan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita takut benda-benda ni ada pada kita. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa saya cakap macam ni? Macam berani je ustaz cakap macam ni? Tak. Sahabat-sahabat Rasulullah setiap hari mereka buat check up tentang iman mereka. Setiap hari mereka akan bertanya kepada Abu Huzaifah Al-Yamani, yang mana salah seorang di antara yang Rasulullah sampaikan kepada dia pengetahuan siapakah para munafik. Sahabat-sahabat lain tak tahu. Tanya mereka kepada sahabat ni, adakah ada senarai aku dalam munafik? Ada satu hadis lagi, kalau tuan-tuan ingat, masyhur juga hadis ni. Sahabat pergi tanya kepada seorang sahabat yang lain. Dia tengok sahabat ni menangis. Saya lupa nama sahabat ni, sama ada Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Wallahu alam, saya lupa. Menangis. Bila tanya kenapa menangis ni, jawab dia apa? Dia kata, Allah, aku rasalah depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah cerita tentang syurga, seakan-akan aku nampak syurga tu. Punyalah bercahayanya hati depan Rasulullah. Waktu Rasulullah cerita azab neraka, seakan-akan aku boleh rasa sakitnya azab tu. Dek kerana apa? Bercahayanya hati nak melihat apa yang Rasulullah cerita tu, rasa. Tapi dia kata bila aku balik rumah, hilang habis. Duk jumpa dengan anak isteri, duk bergurau senda dan sebagainya. Seakan-akan makin apa? Tawar benda tu. Tak sama macam tadi. Apa yang penting sahabat tanya, adakah aku ni munafik? Allahu Akbar. Sampai tahap tu. Maknanya sahabat-sahabat ni menjaga iman mereka, kawal diri mereka supaya tidak terjebak dengan nifaq. Sehingga kan iman yang biasanya memang Nabi SAW sebut, iman itu ada naik ada turunnya. Al-imanu yazid wa yanqus. Ketika kadang-kadang dia naik, kemudian kadang-kadang dia turun. Masa turun kena topak balik, waktu naik kena rancakkan lagi, momentum tengah kuat. Itulah keadaan manusia. Tapi sahabat-sahabat dia tak ambil mudah benda-benda ni. Bila dia rasa luntur saja iman dia, dia boleh balance, dia boleh compare. Perasaan dia ketika dia bersama dengan Rasulullah tadi tak sama dengan bila aku duduk kat rumah. Nampak? Ini tandanya iman berfungsi. Dan memang lumrahlah kita ni kat mana-mana pun memang macam tu lah. Sekejap kita rasa kuat, semangat. Tengah-tengah musim cerita Mak Kilau ni, saya pun membara tengok cerita Mak Kilau, kan? Alhamdulillah. Tapi ada jugalah kadang-kadang masanya kita rasa biasa-biasa saja, semangat tak sekuat tu. Na'udzubillah. Maknanya manusia ni memang begitu lumrah yang Allah buat. Sebab itu perlu melalui proses yang berterusan. Mana ada orang yang dia dah iman dia tinggi, kemudian dia boleh biar statik iman dia macam tu? Mustahil. Sebab tu Allah kata dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah manusia yang sentiasa memproses diri, menyucikannya, jiwa dia tu, iman dia tu. Kenapa? Sebab iman ini kalau dibiar, dia akan luntur, dia akan berdebu, dia akan berabuk. Macam barang-barang kat rumah kita juga, perlukan maintenance. Wa qad khaba man dassaha. Celakalah, rugilah orang-orang yang sengaja mengotori dia. Iman duduk elok-elok, kau pergi campak dalam lumpur ataupun dalam tempat yang kotor, tanpa ada usaha untuk memproses dia. Maka ini proses yang perlu dilalui oleh seluruh manusia. Inilah pertarungan kita di dalam alam ini, untuk menuju keredaan Allah, untuk menuju akhirat, menuju kita kata apa, wisil penamat kita ni. Inilah yang kita duk hadap tiap-tiap hari.
Inilah yang kita duduk berperang tiap-tiap hari antara dua keputusan. Apa dia? Antara nak buat baik, taqwaha, ataupun fujuraha, nak buat jahat. Ada dua. Tengok satu-satu kes, tengok benda, aku nak fikir buruk, sangkaan buruk ke nak sangkaan yang positif dulu. Dia boleh pilih. Dia ada pause button untuk berhenti sekejap daripada bertindak, untuk pilih sama ada nak ambil fujuraha, benda-benda yang maksiat, ataupun benda-benda yang mendatangkan dosa, wa taqwaha, ataupun dia nak selesaikan urusan dia dengan takwa. Maka inilah pertarungan-pertarungan kita. Dan pertarungan-pertarungan inilah yang menjadi tanda, syukurlah kita kalau ada perasaan ini, itu tandanya iman masih berfungsi. Sebab orang-orang munafik ini, iman sudah, kita kata apa? Iman sudah runtuh. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Jadi Allah kata Allah mengetahui, Allah meliputi pengetahuannya terhadap orang-orang yang kafir. Maknanya dalam ayat ini Allah cerita tentang munafik. Penghujung ayat ini Allah simpulkan dengan kafir. Maknanya apa? Munafik itu kafir, namun tidak menzahirkan kekafirannya. Sebab itu dalam ayat yang lain dalam Al-Quran Allah sebutkan innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Munafik ini dia berada pada apa dia? Kita panggil apa? Kalau nak kata neraka tu jenis satu lubang, dia duduk di lubang paling bawah sekali. Fid darkil asfal, pada level yang paling rendah, paling penghujung di kawah api neraka tu. Itulah tempat munafik. Maka padanlah kalau Allah kata Allah meliputi pengetahuannya terhadap orang-orang kafir, maka munafik ini juga tergolong di kalangan orang-orang kafir. Baik, sambung lagi ayat yang ke-20. Allah menyatakan hampir kilat menyambar pemandangan mereka. Ini cerita pula yang tadi guruh takut tutup telinga. Ada cahaya kilat, takut juga pada kilat, tetapi perlu juga pada kilat tersebut sebab perlukan cahaya. Teraba-raba dalam gelap, bila cahaya terang sekejap, dia rasa ada peluang nak berjalan satu langkah ke depan. Tapi sekejap saja dia hilang balik. Bayangkan kalau sepanjang hidup dia berjalan dalam keadaan macam tu, seksa ke tak seksa hidup? Sekejap ada spark sekejap, boleh berjalan sekejap, nampak sekejap laluan ke hadapan, tiba-tiba gelap balik. Tunggu lagi kilat yang akan datang, sekejap lagi nampak lagi kilat, jalan lagi. Bayangkan kalau itulah perjalanan hidup seorang manusia, kenapa kita tidak pilih untuk mengambil cahaya petunjuk Allah yang terang lagi bersuluh? Apa itu cahayanya? Cahayanya yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, iaitu pilih, redha dan ambillah Islam secara seluruhnya. Muslimlah kamu. Apa makna Muslim? Serah diri kepada Allah, serah hati kepada Allah, serah hidup kepada Allah, serahkan segala-galanya kepada Allah. Apa makna serah? Serah bermakna tunduk. Tunduk kepada apa? Tunduk kepada perintah Allah, lunak dengan hukum hakam Allah, rasa terpanggil apabila Allah menegur, bukan rasa nak lari dan tercabar dengan teguran daripada Al-Quran. Baca Al-Quran paling penting setelah kita tala ataupun tilawatil Quran. Ambillah masa untuk memahami tafsiran-tafsirannya dan tadabburlah sekejap. Apa makna tadabbur? Relate dengan kehidupan harian kita, relate dengan apa yang sedang berlaku kepada kita. Dia beza tuan-tuan dengan satu kaedah lain. Satu kaedah lain, saya tak ingat istilah dia, tapi ini satu kaedah yang tak betul. Saya lupa nama dia, ada istilah orang putih dia. Beza dengan dia belik Quran, kemudian dia baca ayat apa-apa, kemudian dia ambil kefahaman makna secara literal, dia dijadikan
apa dia solution untuk dia bertindak. Itu tak sama. Itu bukan maksud dia. Ada orang setengah ada juga ajar, tak apa, bila ada masalah buntu belik je mana-mana ayat. Kemudian kalau ayat tu tengok makna, oh adalah tu sesuatu untuk diri dia. Itu tak bertepatan dengan kaedah tafsir yang sepatutnya. Dia sepatutnya dia kena pergi tafsir dulu, kefahaman kepada tafsir, menghuraikan apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, barulah daripada kefahaman tafsir itu relate dengan realiti kehidupan diri sendiri. Itu namanya tadabbur. Baik tuan-tuan. Jadi kata penulis, sebenarnya petunjuk, mungkin perenggan ke berapa ni? Selepas ayat Quran muka surat 51 tu, perenggan kedua, ketiga dan yang keempat. Sebenarnya petunjuk, hidayah dan kebenaran itu amat pahit untuk ditelan oleh orang-orang munafik. Ini perkaitan yang diberi oleh penulis. Samalah halnya dengan orang yang sakit apabila diberi ubat yang pahit dan sememangnya jiwanya sedang sakit. Oleh itu pengajaran Al-Quran bagi mereka sungguh tidak enak rasanya. Kerana kalau ada isinya yang membongkar rahsianya, membukakan tembelangnya dan menyingkapkan keburukannya, akan gelaplah pemandangannya. Kalau ada isinya yang mengandungi ancaman, seksa dan dosa, maka bagaikan petir yang memecahkan telinganya. Kalau ada pula isinya yang mengandungi hujah-hujah kebenaran dan alasan-alasan yang tepat, yang telah dapat mematahkan hujah-hujah dan alasan-alasan mereka, maka bagaikan kilat halilintar yang menyambar matanya dengan sangat memeranjatkan dan menakutkan, sehingga tidak ada jalan lain hanya menutup telinga dengan anak jarinya, supaya sesuara dan petunjuk isi Al-Quran itu tiada kedengaran olehnya. Bayangkan kalau orang sakit, memang dia tahu ubat itu adalah baik untuk dia, dia rasa pahit, dia cuba telan. Namun penyakit orang-orang munafik ini, ubat tu dah tak boleh nak berfungsi, dah reject. Ubat yang pahit itu dah tak boleh nak memberikan penawar lagi bagi diri dia. Bila makan muntah balik, Betapa teruknya gambaran orang-orang munafik. Betapa buruknya apa yang berlaku kepada mereka. Hasil daripada apa? Allah kata, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah zalim kepada seseorang manusia walaupun sedikit. Maknanya yang berlaku kepada mereka ni memang dia izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang menjaga, Allah yang Al-Hadi, memberi hidayah. Allah kata Allah tidak pernah zalim kepada manusia, tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Maknanya apa yang sedang berlaku, kesakitan, penyakit yang sedang berlaku ke atas mereka ini adalah hasil daripada apa? Daripada mereka tidak mengikuti apa yang Allah telah aturkan kepada dia. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Maknanya kalau jadi penyebab kepada kehancuran hati mereka adalah kerana hasil daripada penolakan demi penolakan demi penolakan demi penolakan isi Al-Quran yang telah sampai kepada mereka. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itu dalam hati kita jangan ada kesombongan untuk menolak, walaupun pahit, walaupun pedas, peringatan daripada Allah dan Rasul. Terima sebagai kelemahan yang perlu diperbaiki dengan segera. Jangan rasa sombong, jangan kita rasa tak perlu, jangan kita rasa boleh je ni, saya tahulah, kan. Maknanya kita tak rasa Al-Quran itu sebagai pendorong ataupun pembawa kepada jalan kehidupan kita. Letak Al-Quran ke tepi.
Kita letakkan Al-Quran ke tepi, seakan-akan kita kata kita tak perlu kepada Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Nak tahu kita perlu tak perlu kepada Al-Quran, kita boleh cek dan tanya diri kita sendiri. Berapa skala yang kita boleh letak kerinduan kita pada Al-Quran? Berapa skala yang kita boleh letak kesungguhan kita untuk kita mendalami Al-Quran? Berapa skala yang kita boleh letak, yang kita boleh rasakan betapa Al-Quran ini sungguh penting. Maknanya kalau hilang hidup aku pun jangan hilang Al-Quran daripada dada. Dalam keluarga aku, dalam rumah tangga aku, dalam masyarakat aku, apa perjuangan yang kita boleh bawa kepada masyarakat untuk memartabatkan semula Al-Quran di dalam hati masyarakat kita? Kita boleh letak sendirilah skala kita. Daripada skala itu, bukan untuk kita nak tuding jari, bukan untuk kita nak meremeh-remeh dan merendah-rendahkan, tetapi tidak, skala itulah yang kita akan guna untuk kita up level kita tadi, sikit demi sedikit, atas kemampuan yang kita mampu dan kita ada. Daripada situlah kita bina balik kehendak kita kepada Al-Quran. Kita cari balik apa yang penting sangat Al-Quran pada hidup aku ni. Sebab aku rasa tak berapa sangat. Contoh, bukan kat sini mudah-mudahan. Tapi daripada skala yang kita tengok tadi, itulah menyebabkan kita lebih bersungguh lagi nak dapatkan pengajaran daripada Al-Quran. Bersungguh lagi nak baca Al-Quran. Bersungguh lagi nak belajar Al-Quran. Bersungguh lagi nak faham. Kalau boleh baca sekali terjemahan, lain kali dah ingat balik dah. Sebab apa? Oh, bahasa-bahasa Al-Quran juga sudah mula saya kuasai dan fahami sikit demi sedikit. Ini terpulang pada diri kita lah. Diri saya yang bercakap ni lebih-lebih lagi. Jangan rasa ustaz dah boleh baca Quran, ustaz rasa ustaz dah hamal Quran. Jauh sangat lagi tu. Itu juga perlukan proses dan pertarungan yang sengit juga. Kan? Dalam keadaan sibuk macam mana pun, macam mana kita nak letakkan masa untuk Al-Quran tu dalam jadual kesibukan kita. Jangan sampai sibuk kerana sibuk ini Al-Quran ke tepi. Dan ini kita takut. Bukanlah semata-mata kita kata kena menghadap Al-Quran 24 jam. Tetapi bagaimana kita nak memanfaatkan Al-Quran dalam kesibukan hari kita tadi. Yang baca tu of course lah, sudah tentu dalam jadual kita kena ada. Tetapi selain daripada itu, adakah amalan-amalan harian kita, kerja buat kita berlari bersama dengan kefahaman Al-Quran kita? Itu nombor 2. Walaupun itu prioritinya, tetapi itu yang kedua, yang perlu kita fikirkan juga bersama. Ketika akhlak-akhlak kita yang terjelma dalam kehidupan kita, adakah itu adalah akhlak Al-Quran? Bagaimana Rasulullah SAW, Nabi gambarkan bagaimana Rasulullah ini akhlaknya macam mana? Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi kita SAW itulah Al-Quran. Maka itu salah satu juga daripada kepentingan Al-Quran itu hidup dalam jiwa-jiwa kita, supaya kita sentiasa hidup iman, tidak bertimpa-timpa penyakit demi penyakit jiwa yang mana akhirnya merosakkan hati, yang mana penolakan demi penolakan, kesombongan demi kesombongan menyebabkan Allah cabut cahaya hidayah dia, yang akhirnya kita akan teraba-raba dalam hidup dalam keadaan manusia muslim, tiba-tiba wujudnya masyarakat munafik. Na'udzubillah min zalik. Sebab mereka hidup dalam circle muslim, mereka hidup dalam circle yang saling support each other. Bahkan mereka disaudarakan seakan-akan saudara sendiri. Aus dan Khazraj, Muhajirin Ansar, mereka ada dalam circle tadi. Tetapi kenapa mereka tercabut daripada iman? Mereka yang pilih untuk menolak. Maka na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita jalan penyelesaian, pencerahan demi pencerahan, kekuatan untuk kita terus berjuang untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah akan beri kita barakah dalam kehidupan. InsyaAllah saya rasa kita berhenti dulu setakat itu. Dah masuk isyak. Aqulu qawli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan